Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam bahagia, salam pertemuan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya anda sihat walafiat. Apa khabar saudara Syahrizal Husin, saudara Zamari LC, terima kasih sahabat malam menemani saya, saudara Mustafa Ilyas, Yaumon, saudara Joka Karim, saudara Mustafa Ilyas, kita juga Rozil, Alimin Makno, saudara Izzuddin, saudara Muhammad Raimi, Muhammad Siddiq, Mahasan Harun daripada Bukit Jalil, saudara Puan Kamariah, Haji Nur, Nazar K, Cik Nurlia, begitu juga Muhammad Nazri Syafi'i, saudara Yusuf Awang dari Tanah Merah, Kelantan, saudara Richard Bakri, saudara Lak Yusof, saudara Syah Ibrahim, saudara Remy Nami dari Kota Tinggi Johor, saudara Pak Chu dari Langkap Perak, Puan Cik Nurlia, itu juga ABK, Hajah Comel-Comel, saudara Saleh, saudara Rusmini dari Pontian Johor, Robiah binti Osman, Waalaikumsalam. Begitu juga saudara Hiza Masih, saudara Muhammad Hashim, Muhammad Din, salam dari Kemayan, Pahang, saudara Zimarian Yusof, Raja Kamal, Raja Baizian, apa khabarku? Moga orang Sungai Petani sihat walafiat. Saudara Selamah Yusof, Lim Bonciang, how are you Lim? Good evening. Saudara Azrul Jalil, Tuan Haji Azhar Abdul Manaf, Saudara Abdul Hamid daripada Kuantan, cuaca hujan renyai-renyai katanya. Puan Hamidah Kamat, salam satu Malaysia. Saudara Dian Shah daripada Kawan Baru, Kuala Lumpur. Saudara, siapa dia dari Keluang ni? Saudara Papa Wong, saudara Mon Syahrim, Mat Niuk, Puan Syarifah Hapipah, saudara Azawan, saudara Adi Warna, saudara Fuan Rahman, apa khabar? Orang Subang Jaya, saudara Fuad, saudara Abu Seman Hashim, daripada Parit Yani, Johor, saudara Zack Peri, salam dari Johor, saudara Syahli Ahmad daripada Putrajaya, saudara Antun, saudara Abu Samah, Sulaiman Hanapi dari Senawang, Rashidah Ahmad, terima kasih. Puan Syarah Rashidah Ahmad dari Kota Singapura. Apa khabar orang Singapura? Puan Swazilah Awang dari Pulau Pinang. Awak cik, apa hebat cik? Zamliah Zulaika, Mat Spana, Rusinin Korengot dari Sarawak, Kamal Awang, Puan Halimah Hashim, salam cinta damai, Warung Kurap-Kurap, bin Ismon Muhammad Rizal, hasil dapatan sendiri setelah diproduksi semasa masaknya berikut naik Presiden pilihan majoriti akar umbi UMNO. Ya, saudara Ismon, saudara Syam Johari, apa khabar? Saudara Roni MP, Datuk, apa khabar? Sihat semua? Gitu juga Norasha, Sulaiman, saudara Mat Semana, UMNO terus marah katanya. Roni MP, apa khabar saudara Roni? Puan Aminah Kak Minah, saudara Ibrahim Cik Muda, saudara Mat Rusdi, itu juga saudara Mat Syahrim, saudara Abdul Jalil bin Rashid, saudara Zahari Muhammad, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni satu persatu. Saya mohon maaf saudara, kerana kita ada juga beberapa perkara yang perlu saya beri pencerahan. Kalau saya santun satu persatu, lewat sampai tengah malam baru selesai. Saudara Rosini Kurengot, itu juga saudara Abdul Jalil bin Rashid, saudara Sheila, Rose, Mak Rosdi, Anam Gresik, saudara, Ibrahim Cik Muda, Mustafa Meknun, Linova Wu dari Melaka. Baik, saudara. Hari ini adalah hari yang ke-1079, saudara. Jauh perjalanan. COVID-19 melanda negara kita, saudara. Hari ini hari Khamis, tanggal 2 Mac 2023. Laporan yang saya terima daripada saudara Jamil Idris belum memberitahu ada peningkatan. Sebanyak jangkitannya adalah 217 semalam, saudara, dan 2 kematian. Saya melihat, saudara, antara negeri yang tertinggi lah saat ini, semua di bawah 100, tapi negeri yang tertinggi, Selangor ada 86 jangkitan, Wilayah Persekutuan 58 jangkitan, Johor 12, Sabah 1 jangkitan, Sarawak 9, Kedah 5, Pulau Pinang 5, Kelantan 8, Perak 2, Negeri Sembilan 4, Pahang 2, Melaka ada 15, dan Terengganu sifar tiada jangkitan. Alhamdulillah, Putrajaya 9 jangkitan,
Wilayah Persuan Labuan, tiada jangkitan sifar dan Perlis cuma satu jangkitan. Itulah saudara, tak banyak. Semuanya 1, 2, ada yang 9. Yang paling tinggi saya tengok yang 2 angka, iaitu di Johor 12, Wilayah Persuan 58, Selangor 86 dan Melaka 15. 4 negeri saja saudara yang jangkitannya mengatas ada 2 angka. Lain-lain negeri 1 angka saja. Baik saudara, saya mengharapkan agar teman-teman semua berusahalah kita untuk memutuskan jaringan COVID-19. Sebab semalam katanya ada 2 kematian, amat menyedihkan. Saya risau kalau ada 2 kematian tu, artinya jumlah angka mereka yang telah pun meninggal adalah 36,959 saudara. 36,959. Saudara, pastikan anda menjaga kebersihan dan keluarga kita sebaik mungkin. Baik saudara, usai saya memberi sedikit pencerahan tentang kedudukan COVID-19, kita masuk segmen e-commerce. Perlulah saudara kalau boleh berniagalah, berusahalah untuk kita mencari rezeki, punca pendapatan melalui perniagaan. Kalau anda mempunyai produk, sila war-war, tak ada masalah. Hantar kepada saudara Al-Zahar di talian 0113304141 bagi membolehkan saya mewawarkan produk anda. Lain tak ada saudara. Matlamatnya supaya kita sama-sama mencari rezeki yang halal. Al-Zahar dia tetap memasarkan setangi bakulnya dan minyak wangi daripada Timur Tengah yang berasaskan kepada pati kayu gaharu. Andainya anda tidak dapat berhubung dengan Al-Zahar, boleh hubungi Siti Farehah di talian 017-711-4300. Jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Untuk teman-teman yang tinggal di sekitar Lembah Kelang, kalau hendak buah-buahan dihantar terus ke rumah anda, hubungi Syauqi di talian 012-357-5703. Dan akhir sekali, makanan kegemaran saya, popiah sira Lady Maria. Sedap saudara, pedas, rangup, manis dan mengasyikkan. Puan Syarifah Khatijah. Sila hubungi saudara Nizam di talian 019-435-1203. Sedap saudara. Dan harganya pun murah. Saudara Ramli Osman, apa khabar? Saudara Abdul Rahman dari Johor Bahru. Saudara Kamisan Dahlan. Dia minta saya salam. Gambar tak ada ke? Saya sedang berusaha nak cari rezeki. Saya nak buat studio. Kalau ada studio boleh saya siarkan gambar. Sekarang nak siarkan gambar pun saya tak tahu nak buat macam mana. Saudara Kamarudin Osman hadir dari KP. KP di mana tu? Kuala Perlis agaknya. KP Kuala Perlis. Mudah-mudahan betul lah tekaan saya. Saudara Ramli Karim, apa khabar? Orang Keluang. Saudara Amir Fizi. Itu juga Raju Picai. Saudara Ikram Korlin. Saudara Ded Mahaziar. Saudara Nur Azila Yahya. Saudara, kita masuk segmen ini bagi saya perlulah untuk kita hayati bersama saudara, kerana ini adalah segmen yang saya rasa untuk dijadikan panduan dalam kehidupan kita. Tapi saya perlu jelaskan saudara, ini bukan daripada seorang da'i. Saya bukan da'i saudara. Saya hanyalah menyantuni apa yang teman-teman saya kirimkan dalam segmen ini saudara. Kerana saudara, taubat itu sebenarnya sukar. Kalau kita nak bertaubat sebenarnya sukar kalau kita tiada ilmu, tiada iman dan amal. Kerana Imam Al-Ghazali menyatakan taubat yang dilakukan tanpa adanya pendahuluan akan terasa berat. Oleh sebab itu dalam bertaubat terdapat 3 pendahuluan. Pertama, menyedari bahawa dosa itu amat buruk. Menyedari dan ingat betapa kerasnya hukuman dan kemurkaan Allah yang tidak dapat manusia hadapinya, dan menyedari kelemahan serta kurangnya tenaga untuk menghadapi kesemuanya. Saudara jangan lupa saudara, di akhirat nanti setitis saja air api neraka tu mengelegak otak. Kita di sini kalau kena bara api pun dah mengeliat, apatah lagi di sana. Bayangkan saudara, jika sekadar terik panah matahari atau cucuhan mancis yang terbakar maupun gigitan semut dan pukulan penjahat, kita sudah berasa sakit. Bagaimana dengan siksaan api neraka yang berganda-ganda dahsyatnya saudara?
Jadi dengan mengingat semua itu akan mudahlah untuk kita bertaubat. Sesukar mana pun untuk kita bertaubat, jauh lebih sukar menanggung akibat kita tidak bertaubat. Jadi sentiasa saudara beristighfar sebelum tidur, bertaubat. Sebab manusia tidak lari dan melakukan kesilapan dalam hidupnya saudara. Kerana orang yang bijaksana tentunya sanggup menerima sedikit kesusahan di dunia demi menempuh jalan taubat daripada terpaksa menanggung kesukaran, kesusahan yang lebih sukar dan berkekalan di akhirat nanti saudara. Oleh itu, apalagi yang menghalang kita untuk bertaubat selain melupakan atau tidak beriman pada Allah dan hari akhirat. Orang sebegini bukan saya tidak mau bertaubat, saya malah mengejek dan menghina orang yang bertaubat. Sebaliknya, bagi mereka yang yakin dengan azab dan kemurkaan Allah, itulah mendorong untuk kita melaksanakan taubat nasuhah. Ingat saudara, taubat itu sukar, tapi akibat tidak bertaubat jauh lebih sukar lagi. Bayangkanlah saudara, saya mengharapkan anda kita sebelum nak tidur, kita bertaubat. Sentiasa beristighfar, mengingati kebesaran Allah SWT. Saya bukan da'i, saya juga bukan ustaz. Bila teman-teman mengantar begini, saya beri sedikit-sedikit komen saudara. Tak lebih daripada itu. Saudara Rafti, saudara Pak Uda, saudara Muhammad Zulkafli, Wahab Azin, Cik Pa. Salam malam Jumaat. Benar saudara? Hari ini hari Khamis, malam Jumaat. Malam 1000 rahmat. Berdoalah kita. Sujud di tingkat semayang. Berdoalah meminta sesuatu. InsyaAllah. Kerana Allah SWT, dia rasa malu kalau doa makhluk ciptaannya tidak dapat dimakbulkan. Tetapi apakah doa kita sampai ke Sidratul Muntaha? Itu yang paling penting saudara. Saudara Nur Nilam, saudara Man Hasan, selamat malam saudara. Dan menurut saudara Tan Sri Osu Sukam, ini dia punya mutiara katanya. Katanya, andai kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar. Kalau kita tak sanggup untuk menghadapi sukar dan lelah, letihnya belajar, maka kamu harus sanggup menahan jerihnya kebodohan. Tak sanggup belajar, terimalah. Jadilah orang yang bodoh. Saya tak suka menggunakan perkataan itu, tapi itu yang dituliskan, saya kena baca saudara. Saudara ingat saudara, kita harus saling ingat mengingati antara kita dengan pimpinan negara. Dan saya tetap akan mengingatkan pimpinan negara supaya janganlah berbelanja wang negara tanpa had. Kerana kita bimbang kalau wang negara dibelanjakan tanpa had, maka negara akan muflis saudara. Hari ini hari yang ke-87, tinggal lagi 13 hari untuk kita mengira dan mengetahui sejauh mana. Sebab hari yang ke-87 wujudnya kerajaan perpaduan yang mahu menangani derita rakyat. Tinggal lagi 13 hari barulah kita tahu sejauh mana kesampaiannya matlamat untuk menangani derita rakyat. Kalau tak dapat menangani, masih lagi ramai yang menderita, kita balonlah saudara, apa lagi? Saudara Wallah, Haji Had, Cik Tan, semua tu pasal akhirat tu dia kira politik dunia je. Dan saudara bukan. Saya bila saya segmen naluri kehidupan itu saudara, ada mengingatkan kita. Bukan untuk kita bercakap soal politik. Kita dengan Allah SWT tidak boleh bermain politik saudara. Sesama manusia boleh. Dan jangan lupa saudara, tinggal 3 minggu saja lagi, iaitu 21 hari lagi kita menanti lembayan Ramadan. Mudah-mudahan kita dapat sampai ke situ. Malam ni malam Jumaat ya Pak Yong. Berdoalah supaya kita berkesempatan untuk menikmati syahdunya malam Ramadan yang dihiasi dengan malam 1000 likur lah, malam Lailatul Qadar, dan jangan lupa saudara, malam itu juga adanya nurul mengingati bila Quran diturunkan, ayat Quran turunkan ke bumi kita ini saudara. Jangan lupa saudara, sama-sama kita berdoa agar kita sampai ke tahap itu. Jadi tak heran semua tu pasal akhirat tu dia tahu hukum-hukum yang dia buat. Itu sepulanglah saudara, saya tak nak campur. Sekejap lagi kita akan mengulas. Sabar dulu saudara. Itu soal dia dengan Allah SWT terpulang. Saya tak mau campur tangan saudara. Baik. Bagaimanapun saya ucapkan terima kasih pada Pak Nazil
yang saban hari sentiasa menghantar kiriman pantun kepada kita semua. Kata Pak Nazil, kemeja berlengan warna berjalur, sudah reput nasibnya malang. Jangan sembarangan mengimport telur, takut terimport telur temelang. Ni Pak Nazim mengingatkan pada Bamak Sabu. Jangan sembarangan kita import telur. Kita takut terimport telur temelang, saudara. Tambahnya lagi, menebang restali petik tembikai, mak hajah terpijak kaca. Terjerut tali boleh dirungkai, terjerut hujah tenggelam punca. Ini bagi orang politik lah. Yang balu berhujah itu, hujah ini dan sebagainya. Kalau terjerut hujah, fikir-fikirlah sendiri, anda harus menghadapi dengan rakyat, saudara. Saudara, bagaimanapun saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting semula live saya ini dan dimasukkan dalam segmen ataupun dalam apa juga channel, saudara harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan maupun tulisan atau pencatatan dalam muka buku saya ini. Kerana kalau boleh, saudara, patuhilah apa yang disarankan oleh Kementerian Komunikasi dan Digital. Anda harus bertanggungjawab atas setiap tulisan maupun suntingan. Kerana saya tidak mampu untuk memantau setiap suntingan dan tulisan anda. Ingat, saudara, ini adalah pencerahan politik. Hanya sekadar memberi informasi, dan kalau ada pun saya memberi pandangan dan juga ulasan, anggaplah itu sebagai pandangan peribadi saya dan kita pegang pada prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau anda tak bersetuju, nak menyantuni, boleh hantar. Ataupun nak berbahas dengan teman-teman, saya mohon, saudara, gunakanlah bahasa yang baik, sebab kita adalah warga cinta damai. Saudara, kita sentiasa menyantuni setiap masalah secara harmonis. Paksinya, we must agree to disagree. Kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju, saudara. Baik, saudara. Cuaca di seluruh negara, saya dikabarkan memang banyak tempat hujan. Ada juga tempat yang panas tapi tak kesampaian. Itu yang katakan, kusangka panas hingga ke petang. Rupanya hujan di tengah hari. Banyak negeri-negeri di Kelantan, di Terengganu, di Kedah, di Perlis, saudara, di Perak. Banyak negeri-negeri semuanya hujan di tengah hari bawa ke malam. Saya ingin mengingatkan anda bahawa negeri-negeri di Perak, saudara, di Pahang, Johor, begitu juga di Sabah dan Sarawak, termasuklah Negeri Sembilan. Berhati-hati, saudara, sebab ramalan kaji cuaca mengatakan sehingga besok akan berlaku hujan lebat. Sebab sekarang ni saya melihat bagaimana Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Zahid Hamidi, beliau terpaksa bergegas ke negeri Johor kerana Johor merupakan mengalami banjir yang terburuk tahun ini, saudara. Tak pasal-pasal, lepas kita banjir di sebelah pantai timur, di Pahang, di Terengganu, kini dia menjangkit ke Johor. Saudara, sekarang itu Datuk Seri Ahmad Zahid telah pun mengumumkan bahawa kerajaan memperuntukkan sekitar 10 juta ringgit kepada agensi pengurusan bencana negara bagi membantu mangsa negeri Johor. Jadi menurut Timbalan Perdana Menteri, banjir negeri itu adalah antara yang terburuk pernah dihadapi negeri berkenaan. Katanya peruntukan berkenaan adalah untuk membeli peralatan, bantuan tambahan pada mangsa yang terjejas yang semakin meningkat di pusat penempatan sementara PPS. Keadaan banjir di Johor dan beberapa negeri lain semakin buruk berikutan perubahan iklim akibat fenomena global. Namun kerajaan perlu bersedia dari sekarang untuk membantu rakyat, katanya. Selain itu, kata Datuk Zahid, punca banjir di Johor yang buruk kali ini disebabkan luruan hujan yang sangat luar biasa. Ia menyebabkan paras air di sungai-sungai utama meningkat mendadak berikutan hujan luar biasa selain hujan dari kawasan Pahang yang mengalir ke sungai-sungai di Johor, saudara. Dapatan saya setakat ini, saudara, kerana hujan yang berterusan sejak hari Sabtu, lebih 28,000 warga di Johor saja yang terkesan oleh banjir, yang banjir musibah begitu besar kali ini. Saudara, setakat jam 4 petang tadi, saudara, di Johor, Segamat mencatatkan angka yang terbesar, iaitu 9,818 mangsa banjir
dari 2,758 keluarga. Di Keluang, tinggi saudara, 5,547 dari 1,574 keluarga. Batu Pahat, 3,761. Semua yang saya sebut ni saudara, mereka ditempatkan di penempatan sementara, di beberapa sekolah, dewan dan sebagainya saudara. Di Batu Pahat, 3,761 dari 1,021 family. Di Kota Tinggi, 2,868 dari 757 keluarga. Di Muar, 2,259 dari 621. Di Johor Bahru, terdapat 1,319 mangsa banjir yang terpaksa dipindahkan sesegera mungkin di kawasan pusat pemindahan sementara. Mereka terdiri daripada 402 keluarga. Begitu juga di Tangkak, ada 1,013 warga yang terkesan oleh banjir daripada 271 keluarga. Di Kulai, 719 dari 179. Mersing, 538 dari 160. Dan di Pontian, rupanya Pontian juga ada banjir saudara, sejumlah 257 warga yang terpaksa dipindahkan ke pusat-pusat pemindahan sementara. Samalah kita berdoa, kalau teman-teman yang tinggal, kawasan anda tak terkena, kalau ada kesempatan, bantulah mereka. Dan saya rasa yang paling penting selepas musibah banjir ini, tentulah nak membersihkan rumah dan sebagainya. Saudara Papa Wong di Keluang termasuk saya katanya mangsa banjir. Papa Wong di Keluang nampaknya ada 5,547 saudara Papa Wong. Norizan Said, Puan Aminah Jaafar. Cik Awang cakap mesti nak formal saudara. Jangan cakap pasal malam, biar ada standard. Ya betul saudara. Kadang-kadang kita nak berhujah, biarlah ada standardnya. Jangan merapu. Itu maksud saudara tadi saudara. Baiknya saudara Abdul Hamid, rakyat menonton live sidang parlimen untuk menilai sendiri wakil mereka yang mereka pilih. Kebanyakan mereka yang saya hari ini pun juga saya kecewa saudara. Tapi biarlah saya ulas sebentar lagi saudara. Sebab saya masih lagi mengulas tentang kedudukan banjir yang saya rasa merupakan banjir yang terburuk yang dialami oleh negeri Johor saat ini. Dah berpuluh tahun lamanya, kali ini banyak sangat saudara, 28,000 warganya. Dan di Sarawak saya belum mendapat laporan sepenuhnya. Kalau teman-teman di Sarawak ada laporan boleh hantar kepada saya saudara. Aduhai, dalam keadaan begitu saudara, kita masih lagi bermasalah saya nampak. Ini kita masuk bab politik saudara. Tiba-tiba hari ini saya dikabarkan dan banyaklah dalam media sosial berita mengatakan Bendahari Parti Pribumi Bersatu telah pun ditahan oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah sejak hari Rabu. Sebab semalam saudara dan hari ini dan kabarnya besok. Dia 3 hari daripada 2 hari ke 3 hari ditahan reman oleh Suruhanjaya Pencegah Rasuah kerana SPRM sedang menyiasat kedudukan akaun yang terdapat dalam Parti Pribumi Bersatu PPBM. Jadi kali ini bendaharinya saudara. Saya difahamkan bahawa SPRM juga akan besok mereka akan cuba untuk mendapatkan perintah tahanan lebih lama lagi. Artinya banyak lagi yang perlu disiasat. Saya melihat saudara ini keadaannya. Dalam keadaan sekarang ni, suka tak suka, bersedialah kita nak mendengar. Dan saya harap jangan anggap ini satu tuduhan politik. Ini bukan tuduhan politik. Tidak ada sesiapa pun. Bagi SPRM, mereka akan siasat. Kali ini, itu hari dah 2 orang disiasat. Termasuklah ini kawan ataupun rakan yang baik dengan menantu, yang Muhammad Nasir Muhyiddin dan saudara. Ini Wan Faisal, saudara Wan Saiful, saudara ahli Parlimen Tasik Gelugor juga telah ditahan dan dihadapkan ke mahkamah. Dan kali ini saya difahamkan bahawa Bendahari Bersatu, iaitu Datuk Muhammad Saleh Bajuri, telah ditahan reman untuk membantu siasatan berhubung akaun yang terdapat dalam Parti PBM. Saya difahamkan ramai lagi yang akan ditahan.
saya mendoakan supaya segeralah selesaikan fiasto ini dan kita rasa tak tahanlah. Dah letihlah kita saudara melihat lepas satu kebejatan. Saya nak bercakap tentang jana wibawa ni, saya benci. Sebab saya melihat pengkhianatan berlaku. Kalaulah menyangkut soal dana wibawa ni, penahanan Bendahari parti PBM ini bagi saya tahanlah, siasatlah. Sebab saya tak tahan mendengar apabila mendapati adanya sepatutnya ia diwujudkan untuk kontraktor Bumi Putra. Sebenarnya dana wibawa ini diwujudkan semata-mata untuk membantu kontraktor Bumi Putra untuk meneruskan perniagaan mereka yang begitu terkesan akibat pandemik 19, akibat penutupan darurat ya, PKP yang terpanjang dalam sejarah negara kita dan di dunia. Akhirnya banyak syarikat-syarikat gulung tikar. Tan Sri Muhyiddin pun mengakui secara terbuka, sama ada di parlimen ataupun secara terbuka, bila ditanya oleh wartawan, dia bagi tahu bahawa apa yang dilakukan waktu itu adalah untuk membantu, untuk merangsang ekonomi Bumi Putra. Tapi kita rasa kecewa yang teramat apabila terdapat nama bukan Bumi Putra yang turut terlibat, sama ada dikatakan menjadi orang tengah untuk mengatur dan sebagainya. Kenapa jadi begitu? Sebab itu saya tak mau cakap lebih-lebih saudara. Saya bila sebut saja dana wibawa, saya nak tunggu laporan sepenuhnya, nak tunggu perbicaraan di mahkamah. Cuma saya harap teman-teman jangan kita menjatuhkan hukuman. Biarlah SPRM yang membuat siasatan, yang membawa kes itu ke mahkamah, biarlah mahkamah menentukan. Saya lebih suka kalau boleh warga kita ini tidak menjatuhkan hukuman lebih awal. Siapalah kita? Kita bukan pegawai undang-undang, kita bukan pakar undang-undang. Sebab dalam perbicaraan selalunya peguam dia twist sana twist sini boleh lepas. Kalau kita terus menuduh, kita pula yang terkial-kial nanti. Sebagaimana yang dialami oleh Tan Sri Muhyiddin dengan Azmin Ali. Apabila Yang Amat Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi sudah pun memfailkan melalui peguamnya permohonan minta maaf dan juga tuntutan berjuta saudara akibat tuduhan mengatakan apa yang dialami oleh pimpinan dalam bersatu yang disiasat oleh SPRM, katanya ini semua adalah perancangan ataupun penglibatan Presiden UMNO. Tak ada kena-mengena pun. Tetapi terpulanglah. Biarlah pula dia menjawab di mahkamah nanti. Saya tak mau melebihi undang-undang, tapi selalu saya katakan, dulu pun saya dah bagi tahu, jangan seronok kita menggelar orang itu kluster mahkamah, orang ini kluster mahkamah, akhirnya siapa sebenarnya yang jadi kluster mahkamah? Sebab itu saudara, saya melihat saudara, untuk memanglah pada pilihan raya yang ke-15 dahulu, Parti Peribumi Perikatan Nasional memperoleh 74 kerusi parlimen, menumbangkan UMNO dengan teruk sekali. UMNO Barisan Nasional cuma mampu menjana sekitar 30 kursi saja. UMNO secara peribadinya 26. 4 datang daripada parti-parti gabungan, daripada MCA 2, MIC 1, PBRS 1. 30. Tapi Perikatan Nasional 74. Namun begitu saja. Banyak orang mengatakan kerana waktu itu PBM mempunyai dana yang besar. Bagi saya bukan hanya dana yang besar, mereka juga mempunyai cyber trooper yang hebat-hebat yang mengelontarkan tuduhan UMNO ini parti Hui Yahoo. Sekarang ni siapa? Bila mereka menuduh UMNO itu parti Mat Sakau lah, perompak, penyamun, macam-macam. Dan rakyat terkesan dan mempercayai tuduhan tersebut, maka mereka memilih daripada Perikatan Nasional. Tapi untuk pilihan raya di 6 buah negeri yang dalam bulan Jun nanti saudara, bagaimanakah Perikatan Nasional akan menghadapi apabila terdedah satu demi satu kebejatan dalam percaturan bukan politik saudara. Soalnya kalau benar ada berlaku tindakan pengkhianatan terhadap wang rakyat, saya melihat bahawa betul lah mereka mengatakan bahawa di Terengganu, Kelantan, di Kedah solid lah
Belum lagi, saudara. Sabar. Sabar. Jangan cakap besar. Kerana akan terdedah. Dapatan saya, banyak lagi pendedahan akan berlaku dalam tempoh seminggu, 2 minggu. Saya yakin mungkin gamaknya SPRM menanti selepas Parlimen meluluskan bajet. Dalam masa 2 minggu lagi, insya-Allah bajet akan diluluskan. Selepas diluluskan bajet tu, mungkin, saya tak tahulah, sama ada bulan puasa, pun ada yang kena tahan, terpulang. Sebab, jangan lupa, Presiden UMNO mengalami suasana yang begitu mengecewakan. Bila rumah dia disita, dalam rumah dia tu diselongkar dalam bulan puasa. Balik daripada solat tarawih, terpaksa tidur atas sofa saja. Jangan lupa, saudara. Apakah ini karma yang akhirnya patah balik? Terpulang. Saya tak mau tuduh lebih daripada itu. Tapi bersedialah, ya, saudara Rizal Yusof, keadaannya. Cikgu Nur Rasyah, dia kata, kini politik yang berbagai jenama telah tersasar dari perjuangan demi negara, rakyat dan semakin terakis. Saya bersetuju dengan pandangan anda. Saya bersetuju. Hari ini sebenar-benarnya, terus terang saya katakan, rakyat sudah semakin bosan dengan orang politik. Kalau dulu mereka menuduh UMNO, hari ini terdedah pula daripada Pakatan Nasional. Lepas ini nanti mungkin ada PAS pula nanti. Sampai bila? Negara kita diwarnai dengan berita-berita kalangan orang UMNO, orang politik. Orang politik yang terjebak lepas satu-satu dengan salah laku, dan kalau benar mereka melakukan khianat begitu, saya rasalah keyakinan, kepercayaan rakyat dikhianati. Bila masa nak berkempen, semua bercakap demi rakyat, demi agama, demi bangsa dan negara. Oh, sedap. Tapi bila mereka berada di anjung kuasa, apa mereka lakukan? Saya dapat merasakan sekarang ni, saudara. Tambah tebal itu saya mengatakan, Parti Perikatan Nasional jangan cakap besar. Rakyat juga akan mengukur mereka apabila satu demi satu yang terdedah. Rakyat juga nak tahu kalau anda, apa yang anda bicarakan sepanjang perbahasan, perdebatan di Parlimen berhubung dengan bajet. Saya melihat, terus terang saya katakan, kalangan ahli Parlimen yang masih lagi berjuang untuk rakyat adalah ahli Parlimen daripada Sabah dan Sarawak. Yang ada daripada Semenanjung ni kebanyakannya melontarkan kenyataan yang bercorak retorika. Jangan lupa, saya retorika, saya katakan contoh macam semalam kemarin, kenyataan bahawa Haji Hadi kata bahawa jangan terkejut kalau kerajaan perpaduan ini mungkin beralih angin, atau maksudnya tumbanglah, saudara. Dia tak kata tumbang, tapi mungkin beralih angin, orang lain ambil alih. Jangan salahkan Perikatan Nasional, dia berkias. Tetapi kiasan itu, saya selalu katakan, tidak membantu negara. Sepatutnya mereka membantu negara untuk memperbaiki, memulihkan ekonomi, agar pelabur-pelabur datang melabur di negara kita. Bila pelabur ramai datang, mewujudkan peluang pekerjaan. Ini keadaan saudara Zuraini Ali. Siapa yang sokong orang penipu? Mereka juga masuk dalam golongan. Saya tak mau menuduh siapa penipu, siapa tipu siapa, saudara. Saya lebih suka saya menyatakan, melaporkan. Kalau saya nak komen pun, saudara, saya tak mau bersikap peribadi. Tetapi apa yang dilontarkan oleh Presiden PAS, jadi bila dia kata bahawa kemungkinan kalau berganti pilihan lain, jadi pelabur-pelabur tekan break pula dah. Di saat Datuk Seri Anwar Ibrahim sedang berusaha di Filipina mencari pelabur lagi, beliau mula mencari teman-teman rakan-rakan. Dan bila macam saya katalah, bila disinggul, kononnya berhati-hati dengan Rusia. Jadi apakah mau menggambarkan Malaysia ini, era pimpinan Datuk Seri Anwar Ibrahim ini lebih mirip untuk menyokong Amerika, sedangkan kita tahu Amerika sedang berbalah ekonominya dengan China. Kita tak mau campur sebenarnya, tapi bila dikatakan, di-branded ataupun dihujah seolah-olah Datuk Seri Anwar Ibrahim akan bersama-sama dengan pimpinan di Amerika, tentulah ini juga akan merosakkan hubungan kita dengan China. Akhirnya China juga, kalau mereka nak melabur, tak jadi. Saudara Bonda Umi lirik lagu Zizi Kirana. Saya
bagi saya lah dalam keadaan-keadaan sekarang ni, saya runsing bila melihat kenyataan demi kenyataan yang dilontarkan oleh pemimpin-pemimpin politik. Mereka berada di parlimen bercakap secara sembrono. Cuma macam saya kata tadi, saudara, hanya ahli-ahli parlimen, wakil-wakil rakyat daripada Sabah dan Sarawak, benar mereka secara tuntas memperjuangkan soal kehidupan rakyat. Mereka menuntut agar disegerakan prasarana, jalan, bekalan api, air dan menangani kehidupan rakyat. Saya yakin dengan bajet sejumlah 65 bilion yang diberi kepada Sabah dan 58 bilion kepada Sarawak itu tentulah akan digunakan untuk membangunkan Sabah. Saya teringat bila saya membaca, menatap buku yang ditulis oleh sahabat saya, Saudara Musli Oli. Memang Sabah itu kaya dengan pembendaharaannya. Tapi kalau tidak disantuni sebaik mungkin, maka terbiar begitu sajalah. Sabah, saya rasa kalau mereka membangun ikhlas pimpinannya, mereka akan lebih maju daripada kita di Selangor. Begitu juga warga Sarawak. Sarawak sekarang ini saya dapat lihat bagaimana Abang Johari sedang memacu ekonomi warga Sarawak. Kerana di Sarawak sudah ada kestabilan politik. Saudara, kita tak boleh nafikan di Sarawak ada wujudnya kestabilan politik sehingga kan mereka boleh mengatakan siapa saja yang disokong, dia sokong serangkai. Cuma di Sabah ni masih lagi berbolak-bolak, saudara. Kerana masih lagi belum ada kestabilan yang mantap. Tapi kalau Sabah dapat mantap sebagaimana di Sarawak, saya yakin dua negeri di negeri di bawah Bayu, di sebelah Borneo, tentulah akan lebih maju daripada kita. Bagaimana kita di Semenanjung? Kalau berterusan begini, pimpinan Tan Sri Haji Hadi melontarkan yang bukan-bukan. Saya menanti dengan penuh harapan. Begitu juga bila dengar Tuan Ibrahim sebagai timbalan presidennya, kita ingatkan sebab dia pernah menjadi menteri alam sekitar. Benar, kita sedang mengalami banjir. Sepatutnya melalui pengalaman beliau, tolonglah nyatakan apa yang sepatut dibuat, apa yang telah dibuat. Sebab dia ada berpengalaman menjadi menteri. Dulu tentu dia tahu data-datanya. Soal climate changes dan sebagainya, perubahan climate dan itu memang perubahan alam. Tetapi apa tindakan untuk segera menyelesaikan masalah ini? Juga saya tak nampak. Selain daripada mengatakan bahawa isunya lain, tak ada isu soal tebatan banjir. Begitu juga bagaimana saya melihat saya macam Datuk Wee Ka Siong. Wee Ka Siong nampaknya berhemah dan bila dia membicarakan persoalan tentang rakyat, ada. Walaupun dia mewakili cuma dua kerusi saja MCA ada. Tapi saya nampak dan saya lihat perjuangannya untuk rakyat ada. Dan isu telur. Tapi tiba-tiba Ibu Niti sebagai wakil rakyat pula yang dipertikaikan bila dia pula kena saman. Saudara Gacha 7188 Melaka, apa cerita? Melaka nampaknya tenang, tak ada masalah. Apabila Datuk Rauf menang tanpa bertanding kawasan Masjid Tanah dan timbalan Datuk Sulaiman menang jawatan timbalan ketua bahagian. Dulu Datuk Sulaiman adalah sebagai setiausaha kepada bahagian Masjid Tanah. Tak ada masalah. Malah saya melihat dari segi ramainya pemimpin-pemimpin dari Melaka sudah pun menawarkan diri untuk bertanding di peringkat nasional. Datuk Dira menawar diri bertanding ketua puteri. Akmal, Datuk Dr. Akmal daripada Jasin juga menawarkan diri untuk bertanding sebagai ketua pergerakan pemuda. Saudara Mio juga dari Melaka menawarkan diri untuk bertanding jawatan ketua pemuda. Yang saya suka sangat tadi, saya berkesempatan berjumpa dengan Yang Berhormat Puan Sutinah. Puan dia bertanding, suami dia bekas anggota polis, tapi dia menang. Dia menang kawasan mana? Tangga Batu tak silap saya. Dan alhamdulillah, ini Puan Tuminah. Dan dia menawarkan diri untuk bertanding jawatan Esko Pergerakan Wanita. Tak tinggi pun, itu saja. Tadi ketika bila saudara bertanya Melaka macam mana, tak ada masalah. Cuma, macam saya katakan semalam, warga Melaka mengharapkan agar Majlis Agama Islam Melaka mempertimbangkan
untuk berilah kenaikan dari segi bantuan. Janganlah setakat 200 saja. Saya cuba juga jumpa dengan Datuk Rauf tadi. Dia kata, you kena cakap dengan Datuk Yang Berhormat, Datuk Sulaiman Ali. InsyaAllah, kalau saya jumpa dalam perhimpunan nanti, saya akan utarakan persoalan ini. Saya cuba berhubung dengan pejabat beliau, tapi dia datang Kuala Lumpur hari ini. Saudara Bonda Umi, Perikatan Nasional lagi kuat. Saya tak maulah benda-benda ayat-ayat begitu. Saudara. Kita nak marah pun, kalau saya melontarkan persoalan itu, orang kata sebab saya orang UMNO. Tentulah orang kata, memanglah kamu orang UMNO sukalah mengutuk parti orang lain. Bagi saya, biarlah parti mereka. Cuma dah sekarang ni, macam saya balik tadi, saudara, saya melihat apabila sahaja ini Datuk Muhammad Saleh Bajuri, bila dia ditahan oleh SPRM, adanya isu-isu pecah amanah ataupun korupsi. Kita mengharapkan segeralah SPRM menyelesaikan persoalan ini secara tuntas sebab rakyat dahagakan. We have to move on. Kita mesti saudara Zizi, Pazi, saya tak, orang dah tuduh kita, saya tahu apa pedihnya bila orang kata UMNO penyamun. Sekarang bila saudara kata PM penyamun, saya tahu, saya tak sebaik. Biarlah. Jangan kita menuduh mereka, tunggulah apa yang akan dibicarakan nanti. Memanglah nanti orang UMNO kata, kenapa tak nak cakap? Orang kata kita boleh. Saya bukan orangnya suka memadankan muka. Saudara, sebab saya selalu berpegang pada prinsip, satu tangan, satu jari yang menunding kepada orang, 3 lagi menunding kepada kita. Jadi untuk apa kita menunding orang lain? Tapi saya yakin untuk pilihan raya kali ini, pilihan raya negeri, Perikatan Nasional, jangan terlalu yakin boleh menang. Bila terbongkar saja apa berlaku di Kelantan, terbongkar saja apa berlaku di Terengganu, apa berlaku di Kedah, waktu itu tahulah nasib anda. Untuk nak tawan Selangor, nak tawan Negeri Sembilan, nak tawan Pulau Pinang ni, saya selalu mengatakan, dalam bahasa Inggeris dia panggil wishful thinking. Satu harapan, impian yang tak akan kesampaian. Bayarlah orang nak kata macam mana pun. Saya melihat UMNO semakin bangkit, saudara. Cuma hari ini, dalam saya nak membicarakan tentang, kita dah tinggal 13 hari lagi untuk mengetahui bagaimana Datuk Seri Anwar Ibrahim nak menangani Direktur Rakyat. Tiba-tiba keluar kenyataan daripada mantan Perdana Menteri, itu Tun Dr. Mahathir Mohamad. Saya ingat dia dah bersara, dia duduk diam-diam lah. Tak payah lagi nak komen, nak mengeluarkan kenyataan. Tiba-tiba hari ini dia buat kenyataan. Duit datang dari mana? Kerana bajet yang dibentangkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim terlalu besar. Apakah dia cemburu? Dia biasa jadi Perdana Menteri, takkan dia tak tahu? Selaku mantan Perdana Menteri, Dr. Mahathir mempersoalkan tindakan kerajaan perpaduan membentangkan belanjawan sejumlah 388.1 bilion. Nak buat macam mana sekarang, saudara? Keadaan dan memaksa. Kalau buat sikit, lagi teruk orang duk balon kerajaan perpaduan. Yang 388 bilion ini sahaja pun masih lagi orang duk balon macam-macam sebab orang menanti bagaimana peruntukan tak dibagi. Berkaitan dengan kerajaan nakkan lebihan, pesara kerajaan nak lebihan, pesara tentera juga mahukan segera ditingkatkan allowance ataupun pencen mereka. Bagaimana dengan sektor swasta yang mahukan sebab mereka di swasta ramai yang diberhentikan. Isu kumpulan wang simpanan pekerja. Itu dah mencungap, tiba-tiba Dr. Mahathir boleh mengeluarkan kenyataan mana nak cari duit. Kerana dia menyifatkan ini belanja terbesar. Memanglah lebih tinggi daripada beliau. Tapi saya yakin tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim tahu bagaimana nak cari modal. Tapi dia kata kalau nak minjam saja nanti sampai bila. Dulu pun yang buat kerajaan sekarang ni, yang ada kita berhutang sampai 1.5 triliun ni, kerajaan mana? Sebelum UMNO Barisan Nasional tumbang, sebelum ditumbangkan oleh kerajaan Pakatan Harapan pimpinan Dr. Mahathir, kemudian beralih kepada Tan Sri Muhyiddin, kerajaan Perikatan Nasional, kemudian datang Datuk Ismail Sabri selaku Perdana Menteri yang bukan UMNO pesir yang punya dominannya. Kerana di belakangnya masih ada PBM, ada PAH dan sebagainya. Akhirnya hutang negara melonjak sampai 1.5 triliun.
Tiba-tiba Tun Dr. Mahathir boleh pertikaikan nak cari duit mana. Kalau duk tambah lagi hutang, tentulah negara akan teruk lagi. Tun nak masuk balik politik sebab tadi dia pergi menyerahkan borang menyertai Parti Putra pula. Saya nak bagi tahu saudara. Dr. Mahathir, dia tubuh parti, dia keluar. Dia tubuh parti, dia keluar. Inilah orang kata bala yang dihadapi olehnya. Kesan daripada dia mengharamkan UMNO dulu. UMNO diharamkan. Waktu dia bertanding, ditentang oleh Tengku Razali. Waktu itu, dia tak boleh menafikan bahawa adanya pertikaian berhubung dengan Rizal. Walaupun dia disediakan menang 43 undi. Tapi pertikaian sejauh mana keabsahan. Soheh tak soheh kemenangan itu. Tapi bila dicabar, bawa ke mahkamah, akhirnya dia membiarkan UMNO itu diharamkan. Sedangkan dia punya kuasa sebagai Perdana Menteri waktu itu. Inilah yang dialaminya. Selepas itu dia tubuh UMNO, maka berterusanlah tubuh UMNO, dia keluar UMNO. Waktu Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi jadi Presiden UMNO, dia isytihar diri keluar UMNO. Kemudian bila Datuk Seri Najib menjadi Presiden UMNO, dia masuk UMNO, kemudian dia keluar balik. Dan sampai sekarang, keluar masuk. Hari ini saya yakin dia tak akan masuk lagi balik pada UMNO. Dan warga UMNO pun sudah mengenepikan, tak mau fikir lagi dah. Dan dia pun terus masuk wujud parti pula. Wujud parti PBM. Akhirnya parti PBM pun singkirkan dia. Get out. Kemudian tubuh pula Parti Pejuang. Parti Pejuang pun dia menyingkirkan dirinya. Dan hari ini dia masuk Parti Putra. Tak tahulah. Cuma saya agak tak senang apabila dia menyanggah tentang usaha Datuk Seri Anwar Ibrahim membawa membentangkan bajet yang memang tinggi. Memang tinggi, memang ada hutang. Terpaksa berhutang. Tapi dia menyanggah. Sebab dia kata hutang negara katanya sudah 1.5 triliun. Tahu pun kau. Dan dia kata akan mengambil masa bertahun-tahun untuk diselesaikan. Jadi ketika ini, kerajaan membayar 40 bilion bunga daripada pinjaman berkenaan. Siapa yang buat? Siapa yang buat hutang segitu banyak? Tuan jangan baling begitu saja. Saya rasa, apa tujuan dia bercakap benda begitu? Nak menunjukkan buruknya kerajaan perpaduan? Yang buruknya kerajaan sejak anda menumbangkan UMNO Barisan Nasional. Itu puncanya. Kalau UMNO Barisan Nasional masih memerintah, saya tak yakin ada hutang boleh sampai ke triliun sebegini. Tapi tak apalah, kita berlapang dada, kita terima kekalahan. Rakyat dah pilih kerajaan perpaduan di bawah pimpinan Dr. Mahathir. Akhirnya apa jadi? Hutang melambung. Kemudian tumbang pula dia. Naik Tan Sri Muhyiddin, hutang naik lagi. Tumbang Tan Sri Muhyiddin, naik Datuk Seri Sabri, di mana bayang-bayang Tan Sri Muhyiddin ada. Ramainya kalangan menteri-menteri kabinet yang daripada parti PBM, daripada PAS. Akhirnya 1.5 triliun. Dan hari ini dia kata hutang dah banyak, kenapa bagi bajet yang besar? Kalau bagi bajet lebih kecil daripada ini yang dibentangkan oleh Datuk Anwar Ibrahim, saya yakin lebih teruk kita. Dan saya berkeyakinan juga, tentulah Datuk Seri Anwar Ibrahim mempunyai caranya. Sebab itu saya harap agar warga kita sabar, tenang. Ini masanya Datuk Seri Anwar Ibrahim, apa yang beliau lakukan adalah mewujudkan peluang-peluang pekerjaan. Jadi sebab itu tak ada imbuhan terus. Rakyat sedang menanti. Kalau nak bagi rakyat 2,000, 3,000 dalam keadaan sekarang, lagi lingkup nampak gayanya. Jadi Datuk Seri Anwar Ibrahim memilih untuk memperbaiki ekonomi. Tapi dia mempertikaikan. Apakah dia seorang saja yang pakar ekonomi? Jangan begitu. Saya haraplah saudara, jangan kita terpesona dengan pesona yang dilakukan oleh Dr. Mahathir yang mempertikaikan soal bajet yang dibentangkan begitu tinggi. Yang paling penting kita sekarang ni, kita nak tengok macam mana bajet itu perlu ditangani dan ahli-ahli parlimen. Mereka harus memperjuangkan soal rakyat. Saudara, saya nak cakap lebih, saya bukan pakar ekonomi. Sekarang ni kita masuk bab yang paling penting sekarang ni, UMNO saya lihat, saudara, sudah pun melalui fasa kebangkitannya. Malam ni, pukul 8 tadi, Yang Berhormat Datuk Seri Zahid Hamidi membuat pengumuman jumlah calon-calon yang bertanding. Saya nampak ramai, saudara. Ramai. Petang tadi pun saya dah jelaskan, mungkin saya tak tahu. Untuk Puteri UMNO saja, saudara. Puteri UMNO, ini di peringkat nasional. Bukan di peringkat bahagian.
Kalau nak dicampur puteri, pemuda, wanita dan jawatankuasa bahagian, hampir 11,000. 11,000 warga UMNO yang menawarkan diri untuk memimpin di peringkat akar umbi. Ertinya UMNO masih relevan. Untuk puteri UMNO, jawatan pengurusi tetap 2 orang. Timbalan pengurusi tetap 2 orang. Untuk jawatan ketua puteri UMNO ada 6 orang, saudara. Untuk naib ketua puteri UMNO ada 3. Dan yang menawarkan diri 20 jawatan sebagai exco puteri UMNO sejumlah 42 orang. Ini peringkat nasional. Wanita, saudara. Cuma jangan lupa saya dapatkan kawan saya, Puan Nik Zakiah. Dia menawarkan diri bertanding jawatan exco puteri wanita, Nik Zakiah. Kemudian wanita 2 menawarkan diri untuk pengurusi tetap, 4 timbalan pengurusi tetap, dan kali ini menyaksikan pertembungan antara Datuk Seri Syarilat Jalil dan Datuk Noraini Ahmad. Tanya dengan saya bukan wanita, saya telah pun menyatakan pandangan saya. Nak campur lebih-lebih nanti, orang wanita marah dengan saya. Antara Kak Ijat dengan Datuk Noraini, bagi saya dua-dua tu okeylah, pimpinlah wanita ini, saudara. Sebab wanita juga dahagakan kepimpinan. Dan 2 orang naib ketua wanita akan bertanding, itu Datuk Rosni dan Datuk Liza. Datuk Rosni daripada Pahang, Datuk Liza daripada Pulau Pinang. Liza adalah merupakan sebagai partner kepada Datuk Noraini. Saya nampak gayanya bagaimanapun Datuk Rosni juga dia mempertahankan. Dia sebagai ketua pelangan wanita, saudara. Untuk pemuda, sebab saya kata bahawa UMNO saya sudah semula bangkit. Pemuda sudah pun mula menyensing lengan dan ramai yang menawarkan diri untuk berada dalam kepimpinan di peringkat pusat, saudara. Pemuda untuk jawatan pengurusi tetap saja 7 orang. Punyalah ramai, saudara. Jawatan timbalan pengurusi tetap. Actually, jawatan pengurusi tetap dan timbalan pengurusi tetap ni bukan dalam exco, saudara. Hanya setahun sekali bila ada perimpunan saja, dia akan jadi orang penting lah sebab mempengurusikan persidangan. Untuk timbalan pengurusi tetap pemuda 12 orang, saudara. Bukan 1 orang, bukan 10 orang. Nak pilih seorang, tapi 12 bertanding. Dan 4 ketua pemuda yang akan bertanding. Saya nampak antara calon-calon yang begitu terkehadapan, Datuk Akmal daripada Melaka. Beliau merupakan exco kerajaan Melaka, Datuk Dr. Akmal. Dan begitu juga dengan mantan timbalan Menteri Kewangan, Datuk Syahar. Begitu juga Saudara Mio dari Melaka juga. Serta Saudara Arman daripada Selangor. Yang menonjol sekarang ni orang mengatakan Datuk Akmal. Kerana Datuk Asmuni yang laku setiausaha yang disebut-sebut untuk menjadi ketua pemuda, dia menarik diri dan menawarkan dirinya untuk jawatan ahli Majlis Tinggi. Itu saja, saudara. Dan untuk jawatan naib ketua pemuda ada 4 orang yang bertanding. Tanya dengan saya seronok sebab tadi saya sempat berbual dengan cucu Tun Razak, itu anak Datuk Seri Najib, anak bongsunya, saudara, bahawa itu Datuk Nazimuddin, dia mewakili UMNO Langkawi, menawarkan diri untuk bertanding naib ketua pemuda. Tadi saya tengok wajah dia, insya-Allah kalau diizinkan mungkin minggu depan lah, saudara, mungkin 9 bulan saya cuba untuk berusaha untuk mengadakan temu janji dengannya, untuk mengadakan live secara live bersama dengan beliau untuk mengetahui sejauh mana pemikirannya. Apakah ada pemikiran macam Datuk Najib ataupun Tun Razak. Tapi saya tengok dari segi wajah mukanya, saudara, memang saling tak tumpah. Beliau, Datuk Seri Nazimuddin, dia menawarkan diri bertanding jawatan sebagai naib ketua pemuda. Untuk exco, saudara, 61 orang. Untuk exco 20 jawatan tu 113 ahli pergerakan pemuda menawarkan diri untuk bertanding jawatan exco yang menawarkan untuk 20 orang saja. Bagaimana dengan naib Presiden UMNO? Naib Presiden UMNO 7 orang bertanding. Yang saya rasa macam Datuk Azalina adalah sebagai wanita pertama menawarkan diri untuk bertanding jawatan naib Presiden.
Kita ada yang tarik diri, ada yang kekal. Dan di kalangan Menteri Besar, mereka bersetuju Datuk Wan Rosdi daripada Pahang. Kalau Azalina, Datuk Wan Rosdi, dan yang tinggal ada bini Datuk Khalid Nordin lah dari Johor. Beliau adalah sebagai naib Presiden UMNO. Kira 3 naib Presiden, Datuk Ismail Sabri, Datuk Mahathir Khalid. Tapi saya nampak dalam gegagaran yang ada sekarang ini, saya yakin perwakilan akan memilih di kalangan 3 itu seorang aja, iaitu Datuk Khalid Nordin. Tapi yang lain tu saya nampak yang ada peluang sama ada Datuk Azalina, Yang Amat Berhormat Datuk Seri Wan Rosdi dan juga Datuk Johari Ghani daripada wilayah Persekutuan. Yang lain-lain tu saya tak nampak begitu menyerlah. Ada, bukan tak ada saudara, orang macam Datuk Rizal Marikan juga mencuba jawatan, Datuk Mahathir Khalid juga mencuba. Cuma yang tak ada kali ini Datuk Ismail Sabri, mantan Perdana Menteri. Untuk jawatan pengurusi tetap 2 orang bertanding. Tapi jawatan timbalan pengurusi tetap saudara 10 orang. Tak ada pun nak ada mesyuarat apa semua, cuma bila Perhimpunan Agung UMNO sama ada dia menjadi pengurusi atau tidak, membantu pengurusi tetap 10 orang bertanding. Dan untuk jawatan ahli Majlis Tinggi, kerusi yang ditandingi adalah 25 orang. Yang diperlukan 25 orang, tetapi yang bertanding sejumlah 95 orang. Jadi reti saudara, suka tak suka saudara, orang nak kata apa pun, UMNO sudah, saya melihat bahawa UMNO sudah bangkit. Dan wajah-wajah yang menawarkan diri untuk bertanding kali ini, saya nampak ada keikhlasan. Macam Datuk Samsul Nasarah. Dia tak ada orang kata dia nak bertanding naik, tapi dia masih kekal. Adalah beberapa orang macam Sister Politik, Datuk Najib, Datuk Razlan, Sister Politik kepada Menteri Pembangunan Luar Bandar. Begitu juga Sister Politik Timbalan Perdana Menteri, Datuk Megat. Buat siapa lagi? Tadi saya jumpa juga Datuk Jamal Yunus. Daripada Johor, Datuk Usni, bekas Menteri Besar, dia menawarkan diri untuk bertanding naib. Artinya Johor 3 calon. Tentulah perwakilan akan milih seorang saudara ataupun 2. Kalau 2, kalau Azalina dengan Datuk Seri Khalid Nordin, mana 2 daripada Johor. Kalau nak diambil kira daripada status negeri. Dan saya melihat bahawa UMNO sudah mula bangkit. UMNO sebenarnya sudah bangkit apabila ramai yang bertanding. Dan sebagaimana saya katakan, untuk peringkat, di peringkat bahagian, ketua-ketua cawangan, tak saya ceritalah, kat cawangan kita ada 23,000. Kalau 23,000 yang telah pemegang jawatannya, kalau satu cawangan tu ada dalam 10 ketua puteri dan sebagainya, 10 saja saudara, 23,000 kali dengan 10 artinya 230,000. Itu puteri. Pemuda pun 230. Dah 460. Wanita 230. Dah apa ini 690. Puna proper cawangannya 230. Dekat 1 juta saudara yang menawarkan diri untuk memegang pelbagai jawatan. Dan setakat ini yang saya dipahamkan di peringkat bahagian 11,000 yang akan bertanding. Itu peringkat bahagian lah. Tapi sekarang ni fokus adalah kepada pimpinan di peringkat Majlis Tinggi, naib-naib dan esko wanita, esko puteri, esko pemuda. Saya rasalah kali ini, saya berkeyakinan, saya berkesempatan berjumpa dengan mereka tadi, saya nampak alhamdulillah wajah-wajahnya ceria. Saya nampak bahawa UMNO akan bangkit. Saya yakin saudara, melihat daripada perkembangan semana. Anda setuju tak setuju, terpulanglah. Betul saudara alias Abdul Latif, dia kata saya rasa UMNO dah mula bangkit. Tapi asalkan pimpinan yang dipilih kali ini benar-benar di kalangan pemimpin yang tidak meletakkan untuk mendapat jawatan kerana nak cari projek. Sekarang ni tak boleh cari projek dah saudara. Kena sedar diri, UMNO hanya sekadar menempel dalam kerajaan perpaduan. UMNO tidak dominan. Sebab itu saya merasakan atas kesedaran ini. Tapi ada juga muka-muka yang kita tahu, bukan saya tak kenal. Ada muka-muka yang merasakan bahawa kalau mereka terpilih sebagai pimpinan UMNO ini, mereka merasakan boleh diulangi tindakan macam dulu-dulu lah.
nak cari projek itu dan ini. Tetapi kali ini saya yakin, saudara, UMNO tidak akan dilihat lagi sebagai parti projek. Sebaliknya, ia akan terus memperjuangkan demi agama, bangsa dan tanah air. Alit bata. Dan ingat, saudara, UMNO dari rakyat untuk rakyat. Kita jumpa lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bermalam Jumaat. Terima kasih.